always play with you. Hai, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So hari ni kembali di segmen Creepy dan kali ni kita ada kisah seram daripada subscriber yang berasal daripada Perak, especially Taiping. Cerita ni sangat-sangat menarik dan rare bagi Kama. So korang stay tune sampai habis untuk dengar kisah seram ni. So sebelum kita mulakan video ni, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, pemilik asal kisah ni, dia ada nama samaran dia tersendiri untuk mengelakkan daripada kawan-kawan dia tahulah cerita dia ni. And dia nak kongsikan kisah yang ayah dia sendiri alami dan juga dirinya sendiri. So, dia menggelarkan namanya Amin. Kisah pertama yang Amin nak cerita bermula masa ayah dia mula-mula kerja sebagai PPK, orang panggil pembantu perawatan kesihatan. Contohnya, pekerja-pekerja ni dia pakai baju putih, seluar putih. So, ayah dia mula bekerja dekat situ pada tahun 94. Masa tu ayah dia berumur 23 tahun. Ni cerita zaman-zaman muda dululah. So tempat yang ayah dia berkhidmat dulu adalah di klinik desa Telenggung, Perak. So masa mula ayah dia melaporkan diri, macam biasalah kan, mula-mula nak start kerja kat situ, tak ada apa-apa pun perasaan yang pelik timbul ke, ataupun suasana klinik tu sendiri yang membuatkan aura negatif dekat ayah dia ke, tak ada. So everything was fine, normal. Masa mula-mula ayah dia laporkan diri dekat situ. So ayah dia duduk dekat rumah sewa yang berdekatan dengan klinik tersebut. Memang diberilah oleh pihak klinik. Kebetulan pula rumah sewa tu adalah rumah lama, macam rumah zaman British tau. Dia macam rumah kampung. Rumah dia taklah tinggi sangat, menurut Amin. Tiang dia pendek je. Lepas tu dapur dia macam biasa, turun dekat bawah, dan bilik air pun ada dekat belakang, dan belakang rumah adalah hutan. Rumah tu pula masa ayah dia datang memang dah ada staff yang duduk dalam tu, tapi dia berbangsa India. Dan kebetulan sebaik saja ayah Amin ni duduk dekat rumah sewa, lelaki India tu pun tak lama lah duduk situ sebab dia ditukarkan ke tempat lain. So di sinilah bermulanya ayah Amin selalu kerja pukul 8 hingga 5 kan, 8 pagi hingga 5 petang. Jadi ayah dia balik kerja selalu petang-petang baru dia mandi. Pernah sekali dia mandi lewat tau, dekat nak maghrib macam tu baru nak mandi. Dan masa ayah dia mandi tu, ayah dia dapat rasa macam ada orang tengah tengok dia. Bilik air tu hanya pakai zinc je tau. Macam zaman-zaman kat kampung dulu kan, pakai zinc je toilet tu. Tak ada bumbung lah kiranya, bumbung yang solid tu. So itu permulaan yang rasa macam seram sejuk lah. Lepas tu kat dalam rumah tu pula, rumah sewa tu, ayah dia nak tidur dekat bilik depan. Bila ayah dia padamkan lampu, ayah dia baring lah kan. Time tu ayah dia dah start rasa macam ada orang nak datang, macam nak tindih dah lah. Badan tu rasa macam nak kena tindih kan. Dengan suasana dalam bilik tu memang lain macam, aura yang seram sejuk. Rasa macam bukan ayah dia seorang je ada dalam bilik tu. Ayah dia terus keluar dari bilik tu. Ayah dia hanya tidur dekat ruang tamu sahaja pada malam tu. Dan kejadian ni berlaku tak adalah kerap mana, tapi ayah dia ni boleh dikatakan berani jugalah. Kalau orang dulu-dulu kan, diorang suka dengar radio kan. Masa tu phone pun tak pakai lagi tau zaman tu. So yang peliknya, ayah dia boleh dengar kisah seram dekat radio tu malam-malam. Seorang-seorang pula tu nak ceritakan betapa beraninya ayah Amin ni. Dulu ayah dia kata radio dulu dapat channel Singapura yang kisah seram ni. Jadi itu permulaannya. Selepas permohonan ayah Amin ni untuk berpindah balik ke tempat kelahirannya, which is di Taiping, permohonan tersebut diterima. Ayah dia pun mula berkhidmat di hospital Taiping. Selepas ayah dia keluar je, barulah diorang bagi tahu sebenarnya dekat belakang rumah yang dikatakan ada hutan tu, ada macam satu telaga tau yang tidak ditutup. Diorang kata belakang tu adalah bekas tempat pancung kepala pada zaman Jepun. Nasib baiklah bapak dia ni berani. Walaupun tinggal seorang-seorang, tapi Kak rasa kalau perempuan duduk yang lemah semangat tu memang dah
Dah kena gangguan macam-macam dah tu. So, kisah yang kedua yang Amin nak share ni berlaku dekat hospital typing yang ayah dia punya permohonan tadi tu kan. So, masa mula-mula ayah dia ditugaskan bekerja dekat ward 18, masa ni ayah dia tak adalah diganggu teruk, tapi orang lain yang diganggu masa tu adalah makcik cleaner yang berbangsa India. Masa tu malam, makcik tu nak pergi tandas. Tandas tu dekat lah dengan ward yang ayah dia bekerja bertugas tu kan. Masa tu makcik tu nak cuci barang yang dipakai. Masa dia tengah cuci-cuci tu, ada satu tandas pintunya bertutup dan air paip dalam bilik air tu terbuka, melimpah-limpah tau. Jadi makcik cleaner tu pun ingat ada orang lah kan. Jadi dia pun tegur lah, ada orang ke kat dalam? Tapi tak berjawab. Makcik ni pun tak fikir panjang lah pasal hantu ke, kena ganggu ke apa ke. Dia risau kok ada pesakit yang pengsan. Mana tu kan hospital kan, so memang kita fikir pesakit je lah. So makcik cleaner tu terus tolak pintu. Sebaik dia tolak pintu toilet tu, dia ternampak ada satu sosok, iaitu Kak Bunti. Warna baju dia putih lusuh dengan darah. Rambut dia panjang. Rambut dia tu menutupi muka sosok tersebut. Dia macam tundukkan kepala dan tangan dia pegang kedua-dua belah dinding dalam tandas tersebut. Dia macam nak bercangkung tau. Lepas tu makcik tu terkejut dan automatically jerit. Kemudian esoknya makcik cleaner tu tak datang dah lagi bekerja ya, sebabnya dia demam. Jadi cerita tu memang ayah dia tahulah sebab ayah dia bertugas dekat ward tersebut. And tandas tu memang dekat je dekat situ. So kisah yang ketiga ni pula berlaku masa ayah dia berkhidmat sebagai pembantu perawatan bahagian X-ray pula. So ayah dia bekerja sampailah sekarang. Ayah dia start bekerja dalam bahagian X-ray ni pada tahun 2000 tau. So kisah seramnya banyak jugalah berlaku sepanjang ayah dia berkhidmat dalam bahagian ni. Kisah pertama yang berlaku masa tahun 2016. Masa tu ayah dia kena macam cuci gambar X-ray tau. Dia kena pergi dalam satu bilik gelap dan bilik gelap ni hanya ada pintu dan juga lampu aircon saja. Masa ayah dia buat kerja dia tu, ayah dia duduk lah dekat meja tu kan, buat kerja. Lepas tu ayah dia rasa macam ada benda kat belakang dia tau. Tengkuk ayah dia dah mula rasa meremang. Tiba-tiba macam sejuk-sejuk semacam je. Ayah dia cepat-cepat lah buat kerja dan keluar dari situ. Selepas tu, orang lain pula diganggu. Ada seorang staff ni, dia kena buat kerja yang sama lah macam ayah dia buat tadi. Kena masuk dalam bilik gelap. Disebabkan dinding dia tak ada tingkap dia, jadi dia buka lah lampu. Lepas tu bila nak buat kerja tu, sebenarnya kena tutup lampu. Jadi dia terpaksa lah tutup lampu. Selepas dia tutup tu, jadi gelap. Memang gelap gelita dengan tak ada tingkapnya. So staff tersebut terpaksa lah meraba-raba untuk berjalan dalam gelap dan dia lakukan kerja macam biasa. Lepas dia selesai, staff ni nak balik, dia pun rabalah nak cari suis lampu kan, nak buka lampu balik. Dan dia pelik, kenapa dia rasa dia pegang satu kain sedangkan langsir tak ada. Macam mana langsir nak ada kalau tingkap pun tak ada? Can you imagine? Staff tu terkaku tau. Memang kat dinding tu tak ada langsung kain. Dia cepat-cepat cari pintu. Dia tak ada dah nak buka lampu. Cepat-cepat cari pintu dan keluar dari situ. Lepas tu dia ceritakanlah kisah ni kepada ayah Amin. So kisah yang keempat berlaku masa ayah dia kerja malam. Waktu ni ayah dia kena OT lah. Masa tu rehat. Jadi ayah dia ambil keputusan nak balik rumah sekejap. Nak tengok bola kejap kan. Masa tu dalam pukul 2-3 pagi macam tu tau. So ayah dia pun balik kejap. Sampai je ayah dia dah nak dekat dah jalan tu dengan rumah, depan sikit tu ada titi tau. Bawah titi tu ada sungai. Sebelum nak jalan ke titi tu, suasana kat situ memang gelap. Hanya ada lampu kereta daripada ayah dia. Nak pula waktu tu hujan. Jadi macam pandangan tu sama-sama tau. Dalam kesunyian malam tu, tiba-tiba lampu kereta ayah dia tersuluh dekat satu sosok ni, iaitu pocong. Masa tu jalan tu terus je, ayah dia nampak benda tu bukan melompat tapi bergolek dari hujung ke hujung dengan agak laju ya korang. Tu first time ayah dia dapat melihat dengan jelas macam satu bungkusan mayat bergolek-golek tau. Pantas sangat. Alhamdulillah ayah dia tak mengalami apa-apa gangguan masa dalam kereta tu tau. Takut juga kalau benda tu ikut balik kan. Tapi ya, ayah dia hanya nampak saja sosok tersebut. So kisah yang kelima ni berlaku masa ni dekat bangunan lama yang dah lama tak digunakan. Diorang nak buat renovation dan masa tu diorang dah lakukan renovation hampir 2 bulan jugalah. Dan masa ni kawan ayah dia je yang
ambil gambar satu blok ni lah. Dan bila dia tengok balik gambar tu, dia nampak ada satu staff dekat kawasan blok bangunan tu, sedangkan bangunan tu masih belum boleh digunakan lagi. Dan muka staff tu tidak berwajah. So dalam gambar tu nampak macam orang yang bekerja dalam syarikat tersebut lah. Dan untuk pengetahuan korang, blok ni akan digunakan oleh ibu dan anak, iaitu tempat baby lah. So itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh Amin. Kisah seram pengalaman ayah dia kerja korang. So next story adalah daripada salah seorang subscriber kami yang berasal daripada Sabah dan non-Muslim. So dia nak share 2 pengalaman seram yang pernah jadi dekat diri dia sendiri. Let's go. Pengalaman seram yang pertama terjadi masa dia tingkatan 2, iaitu pada tahun 2019. Masa tu dia dekat sekolah dan tengah study dalam kelas. And kelas tu dekat dengan hutan, jadi suasana agak sunyi. So tengah study tu, tiba-tiba bahu dia rasa sakit tau. Rasa sakit yang macam baru lepas angkat benda berat tau. Kebetulan pula dalam kelas tu tengah masa rehat, jadi tinggal lah dia dan juga kawan dia, Nana, Hani dan Danila, bukan nama sebenar, dekat dalam kelas tu. So kita bagi nama dia Nana lah, okay? Nana bagi tahulah dekat kawan dia yang dia sakit bahu. Diorang sempatlah bergurau, kata ada benda bertinggik dekat atas bahu dia lah, apalah. So dia macam just gelak dan diam saja. Nak dipendekkan cerita, masa dia balik, dia singgahlah dekat tandas sekolah. By the way, Nana ni dia selalu balik dengan 2 orang kawan dia daripada kelas lain lah. So macam biasa, lepas dia keluar daripada toilet, dia memang akan cuci tangan dulu. Masa tengah cuci tangan tu, dia buka lah cerita dekat 2 orang kawan dia daripada kelas lain yang nak balik sama-sama tu. Dia ceritalah bahu dia tiba-tiba sakit ni. Lepas dia keluar daripada toilet tu, tiba-tiba dia rasa nak pitam tau. Pening gila sampai mata dia rasa macam nak naik ke atas. Time tu 2 orang kawan dia menyaksikan keadaan kawan dia Nana ni. Diorang 2 dah gelabah dah masa tu. Dan Nana ingat lagi, diorang siap pegang tangan Nana nak pergi bawa ke kereta. Dalam kereta tu memang Nana pejam mata je sebab pening sangat-sangat. Buka-buka mata je, rupanya dia dah sampai dekat rumah nenek dia. So nenek Nana ni Bobo-Lian. Bobo-Lian ni kalau ikut Wikipedia ni, Bobo-Lian adalah suku dusun terbesar, iaitu Buduliwan, Bobohizan atau Bobolizan. Ini adalah gelaran bagi golongan rahib wanita dalam tradisi kebudayaan dusunik Haitanik. Bobohizan memainkan peranan penting dalam perayaan Tadau Keamatan bagi menyemah tapak tanaman bagi memastikan tanaman yang berjaya untuk tahun hadapan. Bobohizan pertama dipercayai diajar oleh jelmaan semangat Huminodun, iaitu unduk ngadau, campi serampah yang diamalkan sehingga sekarang. Antara mantranya adalah seperti berikut. Alamak, macam pernah nampak je. Aku mengambil pisau ini untuk dijadikan persembahan. Seramlah korang. Kebanyakan Bobohizan ini terdiri daripada kaum perempuan, tapi ada sebilangan kaum lelaki dipilih bagi menguatkan lagi persembahan atau upacara yang diadakan. Dikhawatiri semangat yang datang tidak dapat ditangkis. Dalam upacara yang diadakan, ada kalanya paluan gong yang digunakan bagi menyusuri upacara yang diadakan untuk memanggil semangat-semangat tertentu. Selepas itu, Bobohizan akan mengucapkan mentera tadi tu serta bermainkan kombongo ataupun peralatan bagi menyatukan 2 alam untuk memulakan upacaranya. Setelah dirasuki oleh semangat tersebut, Bobohizan sepertinya bercakap dengan seseorang, iaitu semangat yang dijumpainya. Kalau korang macam tak faham semangat-semangat tu, soalnya dalam bahasa Inggeris diorang panggil spirit. Ada kalanya semangat tersebut berkehendakan persembahan ataupun korban dalam bahasa Kadazan Sogit. Korban yang selalu diminta bagi upacara tersebut adalah darah ayam kampung, seekor kerbau atau haiwan berdarah panas, 10 biji telur rebus dan nasi kunyit. Selepas itu, Bobohizan itu menyerahkan korban tersebut bagi memulihkan atau membuang sial seseorang itu. Kalau dalam Islam, ini khurafat lah korang. So back to the story. Nenek dia seorang Bobo-Lian. Dan nenek dia memang pakar dalam ubat-ubat orang ni, lagi-lagi berkaitan dengan benda halus ni lah. So masa tu Nana memang dalam keadaan yang lemah, jadi dia tidur je masa nenek tengah berubatkan tu. Jadi dia tak dapat dengar langsung lah apa-apa orang kata ke, dia tak nampak apa-apa. So ini adalah apa yang ayah dia ceritakan. Ayah dia kata benda tu duduk dekat atas bahu Nana dan nak main.
Nenek dia kata lagi dekat tandas sekolah diorang tu tempat tinggal benda tu. Jadi masa nak keluar tandas, benda tu try nak masuk ke dalam badan Nana tapi tak boleh. Dan untuk pengetahuan korang, sekolah Nana ni memang keras dan kejadian histeria tu memang dah biasa kat sekolah tu. Pengalaman seram yang kedua, masa dia umur 18 tahun. Masa ni dah habis SPM. So biasalah dah habis SPM, mestilah nak healing-healing kan. Jadi dia pun tidurlah rumah kawan dia Ziana. So Nana tidur dekat rumah kawan dia tu lama jugalah. Dia punya healing tu seminggu je dia tidur situ. Masa mula-mula tu okey je, tak ada apa-apa lah yang terjadi kan. Tapi masuk je hari terakhir dia dekat situ, dia dan juga kawan dia diganggu. Masa tu diorang tengah tengok movie cerita hantu tau. Dan dah pukul 3 pagi kau diorang tengok. Rumah dia memang sunyi, rumah kawan dia tu. Semua dah tidur kecuali mereka berdua. Tengah syok-syok layan cerita hantu tu, tiba-tiba diorang terdengar bunyi baby menangis. Tapi bunyi menangis tu macam sekejap je tau. Bunyi tu diorang dengar dekat sebelah. Dalam rumah tu tak ada baby langsung, tapi yang ada kakak dia yang tengah mengandung lah. Baby tak keluar lagi, macam mana boleh menangis? So time tu memang Nana cuak gila. Dia cepat-cepat pandang Ziana kawan dia. Ziana pula pandang dia balik tapi dengan tatapan yang lama. So dia ingatkan Ziana tu faham lah kan. Lepas tu kawan dia geleng kepala. Jadi dia pun buat tak indah je lah bunyi baby tu dan sambung tengok movie. Keesokan harinya kawan dia cerita yang kawan dia pun dengar bunyi baby tu. Dan dia cerita lagi benda tu dah biasa dekat rumah tu. Rumah dia tu rupa-rupanya memang keras. Mak dia selalu nampak ada bayangan hitam dekat dapur rumah diorang tau. Walau macam mana pun seminggu dia duduk dalam rumah tu, nasib baiklah hari terakhir baru dia kena kacau kan. Kalau rumah kamar ni, sebelum rumah kamar ni dibersihkan lah. Sebelum dibersihkan lah. Harapnya sekarang tak ada lagi lah. Whoever yang menginap di rumah ni mesti akan kena. Kena yang bukanlah kena teruk, tapi ada yang dengar bunyi orang tumbuk batu lesung kat dapur. Ada yang nampak susuk Cik Punti bertinggi dekat atas tong gas. Tapi kita orang yang penghuni dalam rumah ni tak pernah nampak. Orang luar yang masuk dalam rumah ni mesti diorang akan nampak. Tu yang kamu boleh kata tiba-tiba pula nak throwback cerita seram kat rumah ni kan. Dah aku tak nak dah. Sejak peristiwa tersebut cukup sudah tiba. So kamu rasa tu sajalah video tu hari ni. Tiba-tiba kan kita dapat satu knowledge yang baru tentang satu suku kaum lah dekat Sabah. Anyway, thank you kepada Amin dan juga Nana sebab sudi berkongsi pengalaman seram korang yang kita orang semua. Semoga kita orang dapat sedikit sebanyak pengajaran daripada sini, and semoga kita semua dijauhkan daripada perkara syirik dan khurafat ya. And thank you dah tengok video sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.